Bip, 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 bip. Okey. Dah boleh on Dah on dah ni bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan juga selamat keutuhan kepada semua topan-topan, semua followers, semua haters-haters dan terutama pada hari ini semua pemandu-pemandu e-hailing, rider-rider, food pantai, Grab, Group dan sebagainya lah. Maksudnya mereka yang sebagai frontliner juga ni. Betul tak Abang Din? Betul bang. Betul bang. Kita pun apa orang kata menyambung nyawa juga bang. Nyawa-nyawa ikan lah tu. Nyawa ikan jugalah. Kan? Din, jadi sebenarnya saya ni YB Hamlau ni nak buat sedikit temu bual sebab banyaklah ni kita dengar kisah-kisah pasal banyak ada Grab rider, Grab driver yang yang sampai keletihan sampai tertidur dalam kereta aircon on tingkap tutup sampai meninggal pun ada. Banyak bang. Banyak. Kini yang lepas masuk berita tu tak banyak bang. Ada banyak lagi sebenarnya. Kini sebelum air juga kita dapat lihat banyak ni food pantai yang cepat naik darah. Sikit nak belasah. Maksudnya kita bukan salahkan tindakan tetapi kita lihat maksudnya ada tekanan. Ada tekanan di situ sehingga menyebabkan mereka ni cepat naik barang. Kita tak boleh nak terus salahkan hampa barang lalu ni. Sebenarnya ada sebab yang menjurus mereka kepada bertindak sedemikian. Betul. Abang Din boleh sebab sedikit mula-mula perkenalkan Abang Din siapa, kerja apa, kemudian kita teruskan dengan okey. Alright, nama saya Afdaluddin. So ada yang panggil Afdal, ada panggil Din. Saya pemandu Grab sepenuh masa. Okey, so kini kalau kata macam Abang Landu tanya dia, kalau kata aku punca-punca tak puas hatiannya benda yang paling selalunya pasal tambang lah. Pasal tambang dia tak memuaskan hati. Kadang-kadang pasal dia punya dia punya insentif. Kadang kita mula-mula buat je insentif tinggi. So makin lama makin turun. Tu pun jadi punca juga tu. Dah banyak driver-driver dengan rider-rider delivery ni jadi marah. Mula-mula tak nak pancing orang bukan main tinggi lagi insentif kan. So makin lama makin kurang pula. Tu pun jadi faktor juga tu sebenarnya. Faktor dan geram. Lah ni komisen masih sama ke? Hampa kena bayar komisen sama juga ke macam sebelum? Betul. Untuk Grab masih lagi potong 20% walaupun tengah pandemik ni orang kata job tengah sendu. Masih lagi. Dia tak macam Singapura. Singapura sampai kosong komisen tu, 0% komisen. Kini tak potong komisen lah. Kiranya macam Grab dia tak potong, dia masih lagi potong 20. Tapi e-hailing lain masih ada, macam Maika dia buat 0. Okey lah, tapi Grab dia tak ikut. Dia tak kira. Dia belasah juga 20%. Sebab asal-asalnya kalau YB Hamla tahulah, ni asal Grab ni asalnya daripada Malaysia agak baru depa lari pergi Singapura. Betul. Patut depa lagi faham. Betul. Ini kita kat sini dah menjadi macam anak tiri pula. Betul. Okey, ni nak tanya tentang kita dengar tentang ada permai lah, ada sedikit-sedikit bantuan daripada pihak kerajaan. Nak tahu juga apa usaha depa ni, kalau Abang Din boleh beritahu sikit apa benda bantuan depa bagi. Okey, kalau pasal bantuan macam permai ke apa macam sebelum ni, nak kata 500 tu banyak tak ada lah, tapi orang kata boleh lah membantu kan. Tinggal lagi tercicir. Banyak yang tercicir, nama yang tercicir walaupun dah ada permit, dah ada orang kata dokumen semua lengkap. Itu cerita kita yang dekat sebelah Semenanjung je ni. Yang Sabah Sarawak tu lagi lah. Kadang kita yang sebelah Semenanjung sampai dah habis dah duit tu dah berbulan, dia orang tak dapat lagi. So yang Pemerkasa ni tak tahu dapat, katanya bulan 7 ni baru start dapat. So kita nak tunggu juga. Masalah tu ni cerita sikit Pemerkasa apa benda? Pemerkasa tu bantuan ni sama juga macam bantuan permai tu, tinggal lagi yang ni bulan 7 ni baru dapat. Tapi tak tahu jugalah macam mana bantuan tu masih ada lagi juga ke yang tercicir macam sebelum ni, sebab dah 3 kali bagi kan. So tak tahulah masalah yang sama tu masih jadi ke tak. Tu kesian untuk mereka yang tak dapat sebenarnya. Jadi untuk permohonan permai ke Pemerkasa ke Pengajaran semua ni, adakah mereka perlu memohon dan melalui prasyarat tertentu kan macam mana, atau semua e-hailing driver semua dapat?
dia sepatutnya semua dapat. Dia tak payah mohon ke apa sebenarnya. Kayaknya Apart akan akan check dengan dengan company e-hailing lah, macam akan check dengan Grab, check dengan Myka, check dengan Daxi, semualah company e-hailing yang banyak-banyak ni. Tinggal lagi sebab satu driver boleh dapat sekali je. Kan? Tapi macam mana nama tu tercicir tak tahu. So bila check dengan Apart suruh check dengan Grab. Lepas tu bila katanya Grab suruh check dengan Apart. Dah jadi macam pingpong pula. Banyak kesian dekat orang yang jenis macam tu. Ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Jadi apakah idea daripada Brother Din yang memang berkecimpung dan berkecimpang di dalam industri Grab ni, e-hailing ni, ada idea yang bagus ataupun elok sebenarnya bagi semua sama rata, semua terkesan. Dia benda ni dah di orang daripada persatuan, contohnya macam Daryl Chong, Presiden Mehda, Malaysia E-hailing Association tu kan. Dia pun dah suggest benda ni, tak payah nak asingkan yang driver full time, driver part time, benda semua. Janji dia ada permit, bagi. Kan senang. So ni tak adalah jadi kes nama tercicir lah apa bagai. Kan payah ni. Payah. Kadang tu ada juga yang full time tak dapat pun ada juga. Pun kesian juga. Betul tu. Sebab apa yang YB Hamzah lihat lah. Apa yang YB Hamzah lihat daripada senario lockdown kali ni. Dia tak sama dengan yang first time dulu. Yang dulu dia kata total lockdown semua dapat. Moratorium semua dapat. Tapi moratorium untuk loan dan sebagainya semua kena mohon. Semua kena apply. Lepas tu ada apply, ada tercicak pun lagi. Jadi benda-benda ni pada YB Hamzah lah agak menyusahkan. Jadi apa pendapat, adakah Abang Din sama sependapat dengan saya atau kita nak bergaduh? Betul, saya tak payah nak gaduh. Yang ni saya memang setujulah. Memang yang kali ni memang semua benda jadi susah. Semua jadi susah. Benda yang patutnya senang dah jadi susah. Dah lah orang tengah tak ada duit. Jadi susah bang. Serius bang. Betul bang. Betul, sebab apa? Serabut semua orang. Daripada YB Hamzah punya site ni, saya dapat banyak aduan, terutama mereka Grab ataupun Fupantek punya driver yang duduk di kawasan PKPD, mereka ni tak boleh keluar. Walaupun betul. Ini jadi mereka ni nak makan macam mana yang kena PKPD ni, tak boleh hantar barang, tak boleh hantar orang semua, macam mana ni? Itulah tu masalah tu, nak keluar tak boleh. Nak keluar tak boleh, nak masuk tak boleh. Pada situ tu satu hal juga. Terutama mereka yang terkesan dalam PKPD, terutama contohnya di kawasan Rejang, kluster Rejang. Betul. Dengan bantuan makanan ikan sardin satu tin kecil pun ada. Betul. Untuk family ramai. Tu kalau family ramai, masak lah. Masak. Baik. Masak lu. Okey, sebab apa? YB Hamzah dapat beberapa soalan ni daripada kita punya peminat lah, topan-topan lah. Ini soalan daripada ini daripada pendapat daripada Jusuf Pelih. Jusuf Pelih, Batu Pahat. Batu Pahat. Dia mengatakan bahawa sebenarnya dah terang-terang lah. Sebenarnya bantuan tu sepatutnya diberikan secara komprehensif kepada pihak-pihak yang terkesan, terutamanya pemandu-pemandu e-hailing lah ni. Betul. Ramai yang terkesan, ada yang sampai jadi panah baran, ada yang yang tertidur dalam kereta meninggal pun ada. Jadi supaya ekonomi kita lebih orang kata lebih smooth lah. Sebab dia semuanya dalam money flow. Kalau orang tak spend, ekonomi nak jalan macam mana? Ekonomi mati. Betul. Ini termasuk bantuan-bantuan yang diberikan kepada semua orang, termasuk pemandu e-hailing. Sekarang ni lockdown yang ketiga dan kemudian baru dapat tahu hari ni mungkin ditambah sehingga ke Raya Haji ni kita masih menunggu keputusan daripada kerajaan lah. Jadi kalau tambah lagi apa pendapat Abang Din? Kalau tambah lagi, teruk ni. Sekarang ni pun dah teruk dah. Sebenarnya, dia kalau nak tambah boleh sebenarnya, tapi bantuan bagilah. Dia kalau tambah bantuan tak bagi, kita pun pening juga ni kan. Makan nak kena makan. Kan, kereta nak kena isi minyak. Kan, so kalau tambah je tapi bantuannya tak ada, pening kepala bang. Memang pening kepala. Apa pendapat Abang Din tentang bantuan pengeluaran daripada Air Lestari, Air Sina dan juga one of 10,000
atau 5,000 yang sekarang ni depa bagi apa pendapat benda ni diteruskan, apa pendapat Abang Din? Okey, Daripada so yang KWSP. baru ni yang KWSP ni yang baru ni dia offer tinggal lagi dia bagi keluar dekat untuk orang yang tak buat keluar lagi sebelum ni. So maksudnya yang tak pernah buat keluar dia bagi keluar. So orang yang dah pernah keluar tak boleh keluar. Kita nak pakai duit juga sebenarnya. Asal kita tak bagi je semua. Ya Allah, hai. Tu macam pening juga tu sebenarnya. Kita masalah duit lah sekarang ni. Dia nak lockdown ni sebenarnya duit. Sebenarnya sebab kita tak boleh nak pergi mana-mana kan. Makan tetap kena makan. Kan? So bila dia bantuan bantuan tak dapat lagi, lepas tu dia ke USP mana ni dah mohon, dah pernah dapat tak boleh lah nak mohon yang baru ni untuk orang yang baru pula. So dah serabut lah sekarang ni. Tu cakap PKP dah orang kata 3 kali dah, tapi bantuan-bantuannya susah lah nak cakap. Bantuan-bantuannya susah lah kita ni. Nak tanya pasal KWSP ni, ada tak macam satu langkah pihak KWSP menyediakan supaya pemandu-pemandu e-hailing sebagai contohnya Grab ni untuk mencarum khusus untuk pemandu e-hailing ni? Ada top-up macam mana? Okey, yang untuk KWSP ni tak ada, dia kiranya kita kena carum sendiri. So tapi kalau tanya pendapat saya lah, dia elok buat macam so Grab ada buat kena mencarum, kena potong duit daripada Grab tu, dia carum dekat so lah. So saya minta kalau kata Grab tu utamanya dia boleh buat benda yang sama untuk KWSP. Tak semestinya so je. So senang, kita tak payah nak turun naik office benda semua boleh buat melalui apps je, senang lah. Macam so tu pun buat semua melalui apps. Senang. So benda yang sama mungkin boleh dibuat untuk KWSP juga. Tu antara benda yang bagus lah. Boleh dibuat. Grab boleh buat lah kot rasanya. Kan? Daripada pendapat Abang Din, daripada dengar cerita kawan-kawan semualah. Ada tak mereka ni ada yang meminta bantuan daripada persatuan Grab sebagai contohnya, ataupun minta personal loan daripada bank, daripada Alung ke, atau ada tak daripada kawan-kawan, ada tak situasi-situasi yang sampai yang mengeluarkan simpanan hari tua ni? Okey, pinjam ngalung ada? Dah ada dengar dah. Dah ada dengar dah. Tapi untuk pinjam dengan loan, kalau untuk Grab lah, untuk Grab dia ada bagilah, tapi mungkin tak banyak sebab Grab dia dah macam apa kata bekerjasama dengan Hong Leong Bank. Okey, boleh loan lah dengan Hong Leong Bank, tapi amount tak banyak, 500, paling sikit 500, paling banyak 3,000 ke 5,000 macam tu lebih kurang. Tapi interest tinggi. Interest 20% ke 22% macam tu. Tinggi jugalah, tapi okey lah, better than nothing lah, kot tak ada. Tolong baik kita guna saluran yang ada lah. Maksudnya saluran-saluran orang kata nak hidup ni adalah di antaranya Arsina, Elestari, bantuan permohonan untuk moratorium, kemudian personal loan, KWSP, dan juga bantuan daripada persatuan-persatuan Grab sendirilah. Ya. Hello, dengar tak bang? Ada tak? Saya okey, dengar tak? Dengar. Okey. Sorry, Saya ulang sekali lagi. Jadi di antara orang kata bantuan sara hidup lah ni, apa yang pemandu sebagai contohnya pemandu Grab ni adalah melalui pengeluaran Arsina, Elestari, kemudian permohonan pada moratorium, betul. personal loan, kan? Dan juga ada sedikit bantuan daripada persatuan-persatuan Grab lah. Betul. Itu kalau kena itu lagi satu lagi. Teruskan? Ya bang. Dia lagi satu kalau persatuan ni, dia kalau kata persatuan nak bantu pun, so kita kena apa kata yang ahli-ahli macam e-hailing punya pemandu ni kena bersatu hati juga. So persatuan ni tak boleh nak buat kerja kalau sesama pemandu tak bersatu hati pun payah juga sebenarnya. Susah juga persatuan nak buat kerja. Tu masalah tu. Saya nak tanya, nak mencelah sikit ni tentang KWSP dan semua ni, sebab pada YB Hamlau lah. Benda ni KWSP ni sebenarnya tabungan untuk apabila kita dah pencen, dah tua, dah tak ada apa, kederat pun dah tak cukup. Jadi nak tanya kepada Abang Din
apa pendapat Abang Din apabila kita sebagai rakyat ni dah diarahkan untuk lockdown, tak boleh keluar rumah, kemudian ada yang kena PKPD, nak pergi buat kerja Grab pun tak boleh. Nak pakai duit saraan untuk hari tua ni, apa pro and cons dia yang Abang Din boleh nyatakan di sini? Sebab kita pakai duit kita nak mampu ni. Itulah kita nak. Okey, okey, dia nak kata patut juga, tak patut pun dia juga. Okey, dia antara bagusnya keluar KWSP ni satulah, satu dia membantulah. Kan? Dia membantu kita tengah sesak sekarang ni, yang dia semua duit dah tak ada duit dah ni sebenarnya ni. So dia benda jadi tak eloknya bila keluar KWSP ni, dia untuk simpanan hari tua dah kurang. Kan? So keluar pun dah berapa ribu, 10,000 tu hari kan. So masa nak keluar tu pun kat KWSP ni, dia dah bagi tahu siap-siap dah. Kau dah keluar ni, duit kau nanti bila dah umur pencen nanti dah kurang. Kan? Macam orang yang kajian yang sebelum ni pun ada kata orang dapat duit pencen, duit KWSP tu habis dalam masa setahun. Itu pun yang dapat 200,000 tak silap. Setahun 2 tahun habis dah. So kalau macam kita yang kurang ni tak tahulah, rasa tak sampai setahun dah habis tak ingat. Tu benda tak eloknya lah. Tapi tu kena ada plan B lah orang kata. Tak menyimpan tu mana-mana kan, tabung haji ke apa. Rasa tabung haji pun dah start korek kan ni. Kalau tak ada duit sangat ni. Dan lah ni pun kita tengok cara permohonan tu agak menyukarkan, betul tak? Ada betul. Sebenarnya peserta-peserta ni memperjuangkan supaya satu kaedah yang lebih mudah. Alah, dah untuk register Grab, tak payahlah nak cek banyak-banyak. Apa pendapat Din? Cara permohonan yang lebih mudah lah, memudahkan untuk bantuan ni. Betul, sebab macam saya cakap tadi lah, sepatutnya bila orang tu dah ada permit, nama dia dah ada dalam EVP kan, e-hailing vehicle permit tu, patutnya bila orang dah ada nama tu, patut bagi aje lah semua. Sebab senang nak bagi bantuan apa-apa berdasar permit tu. Dia ada, bagi. Kan? Sebab dia tertuarah, dia bawa, dia dah keluar kerja siang malam. Sekarang ni dah tak boleh nak beza lah. Kau full time ke part time sama juga. Kerja separuh nyawa juga. Orang dah tak ada duit dah sekarang. Kan? Baik. Ada satu lagi ni, kita mendapat statistik daripada pihak QSP kita. Yang mengatakan bahawa 30% daripada pencarum atau pencurang ni tinggal RM100 saja. Tinggal RM100 saja. Jadi nak tanya, open clear cut case, hang punya akaun okey ke tak okey? Ke tinggal RM100 juga ni? Tak, itu mungkin muda-muda lagi kot bang. Mungkin kalau kata mana yang dah lepas 30 nak ke 40 ni, mungkin nak ada lagi kot. Tinggal lagi kalau duk keluar lagi memang habis lah. Kalau keluar lagi yang kali kedua ni, bagi lagi 10,000 boleh keluar, rasanya dah tak okey kot. Nyawa-nyawa ikan dah rasa lepas ni. Betul. So itulah antara setuju tak setuju lah. Tapi kena bagi juga sikit kot. Pening lagi sebenarnya. Tak mungkin kerajaan boleh bagi. Betul. Kerajaan patut lebih membantulah. Kata lebih proaktif dalam memberikan bantuan. Bukannya proaktif dari sudut memberikan kenyataan di media, kata ini ada bantuan, tetapi orang apa kena mohon ni. Bila Pak mohon tu sakit pada kita. Betul. Betul, setuju. Dia punya sembang dekat ni, kita ada bantuan sana sini, kita ada Pemakasar, kita ada Permai, kita ada moratorium. Tetapi pas permohonan tu sakit. Betul. Part tu memang sakit. Nak kena mohon, lepas tu nak kena tunggu approve ke tidak. Aduh, hai. Susah. Sedap tak sedap Malaysia ni dah sampai setahun dah kita dah duduk rumah. Kalau dia ikut. Tadi ada nampak orang post. Kita dah duduk rumah lebih setahun dah. 400 berapa puluh hari dah kita duduk rumah sebenarnya. Setahun lebih dah duduk rumah. Dan lagi satu nak tanya pendapat ni. Sebab ini berkaitan juga. Lah ni kita lepas lihat dah lah kita duduk rumah, maksudnya makan semua masak sendiri. Ini dengan harga minyak yang tak terkawal. Paket kecil pun naik harga minyak. Harga minyak. Belum cakap minyak. Pasal sayur, belum cakap pasal ikan, belum cakap. Apa pendapat Abang Din? Ini kalau kata harga barang semua naik, orang duit tak ada, pening kepala bang. Kan, susah, orang dah tengah susah, lepas tu ada pula orang ambil kesempatan. Ada saja nak ambil kesempatan. Pening, takkan mening orang tu. Orang ada duit mungkin dah tak ada hal sangat.
Bukankah patut minyak ni sebagai salah satu item di dalam barang harga kawalan? Betul. Dia patut harga barang terkawal, betul. Bila dia naik Sukati je tu tak pening orang. Pening. Baik, sebentar saya cuba tengok ada lagi sebang soalan daripada saya punya topan-topan live ni. Okey, boleh. Banyak ni. Jadi ada yang mempersoalkan lah kenapa kita rakyat Marhin kena mengeluarkan duit saving kita masa krisis-krisis macam ni sepatutnya kerajaan lebih bersikap membantu, responsible kepada rakyat Marhin kan. Kemudian administrasi kerajaan sepatutnya lebih bertindak lebih proaktif dalam apa-apa konsep bantuan yang mereka berikan, tak kiralah permai ke apa Makassar lah, melalui kaedah-kaedah permohonan yang lebih mudah kepada semua. Betul. Dan kalau lebih baik lagi, bagi semua. Betul. Betul. Dia sebenarnya bantuan ni dia kena mudah kan. Ini dah lah susah. Nak kena ke hulu ke hilir. Lepas tu orang yang tak sepatutnya dapat tu yang geram gedang tu. Baik. Okey, ni nak tanya pada Abandin. Pada pendapat Abandin, berapakah sebenarnya tabungan saraan hari tua yang kesebenarnya Abandin rasa selesa untuk pencen? Dalam keadaan macam ni, dengan baki-baki yang ada, rasa boleh selesa tak selesa pencen dengan baki yang ada lah ni? Dan berapa yang sepatutnya ada? Okey, kalau kata sekarang ni kau tanya, pencen memang tak selesa. Maksudnya kalau dah lepas umur 60 tu, kalau dengan sekarang ni rasanya kena kejar lagi. Kena kejar lagi. Tapi kalau kata tanya berapa jumlah yang selesa, kalau orang gaji biasa-biasa je ni, kalau kata ni mungkin 200 ke 300 ribu lah kan, untuk cedul SP lah kan. Tapi kalau katanya sekarang ni, kalau dah keluar ni kiri kanan duk keluar, memang tak selesa. Memang lepas 60 memang kena kejar lagi. Betul tu, sebab berdasarkan kajian yang pihak kami Utuh International ada kan, sebenarnya pada usia 30 tahun seorang belia tu sepatutnya adalah simpanan dalam 30,000 lah sebelum usia 30 tahun. Dia untuk selesa nanti dia mesti ada dalam 30 tahun dalam 30,000 lah untuk dia sampai dalam simpanan itu mungkin diinvestkan oleh pihak QSP untuk dia selesa sampai hari dia bersara lah. Tetapi lah ni budak belia-belia kita nak kerja pun banyak yang tak boleh. Betul. Banyak nak kerja macam mana bang? Office tutup. Tutup, kilang tutup. Dan kemudian ada competition. Sekarang ni sebenarnya ada satu lagi isu yang kita nak utarakan di sini, ada competition di dalam industri e-hailing ataupun food delivery ni, apabila banyak pekerja-pekerja sebagai contohnya kerja MAS, contohnya kerja bank, kemudian mereka berhenti mereka tidak ada duit, tidak ada kerja, dan mereka ini mendaftar untuk menjadi pengantar barang Shopee, pengantar barang Foodpanda, masuk jadi Grab. Jadi competition itu sebenarnya jadi banyak, betul. Tinggi. Apa pendapat Abang Din? Okey, yang ni saya tak boleh nak marah lah. Yang ini memang orang kata memang nampak benda ni jadi daripada PKP yang mula-mula lagi dulu. Memang dah nampak dah benda ni. Kan? Bila jadi tu, bila PKP 1 tu dah tahu dah. Bila job slow ni dah tahu lah. Ni geng-geng mana yang kena buang kerja, benda semua memang. Yelah, yang ni je yang senang. Kan? Register hari ni mungkin pun kata 2 minggu, 3 minggu dapat permit, benda semua dah boleh kayuh. So persaingan memang jadi banyak sekarang ni. Dan kita tak boleh nak marah benda tu. Sebab orang lain pun nak cari, nak cari duit juga. Dan ini benda paling senang lah. Orang kata gig ekonomi ni benda register lah. Kalau kata Foodpanda ke GrabFood ke, lagi lah register seminggu 2 dah boleh. Dah boleh bawa kan. Sebab benda tu senang bang. Benda tu yang paling senang sekarang ni. Tak boleh nak marah. Tak boleh nak marah bang. Tu je cakap. Saingan memang banyak tapi tak boleh nak marah. Tapi okey, memang kita tak boleh nak marah. Mereka mencuba dalam industri yang baru, sebagai contohnya dulu kerja bas, kerja bank lah, ni kerja bawa jadi Grab. Memang kita tak boleh marah. Tetapi apabila kita fikirkan syarikat yang memiliki perniagaan e-hailing ni, sebagai contohnya, ada satu kes semalam tak silap saya, ada beberapa ada 100 orang pekerja pos yang mereka sewaktu nak apply tu, mereka kena
sediakan van untuk menghantar, sediakan maksudnya transport lah untuk sign kena buat sendiri. sebagai pekerja penghantar. Kemudian lah ni tiba-tiba dapat surat berhenti. Walaupun belum sampai tempoh patang depa ni, sedangkan van dah bayar dengan maintenance van dan sebagainya. Apa pendapat Abang Din apabila mereka terpaksa, contohnya Grab, nak masuk kena ada kereta baru tak? Dia ada certain kriteria kenderaan untuk jadi Grab ni. Kemudian masalah lockdown dan sebagainya di mana banyak rakyat tak boleh keluar, tak boleh guna perkhidmatan Grab ni sendiri apabila lockdown dan terlalu banyak orang bekerja dalam industri ni. Takkah benda ni haru biru sebenarnya apabila terutama syarikat tu sendiri tidak mengenal pasti masalah ni? So ni kini masalah ni kira macam company ban ataupun kena buang macam tu lah. Yang ni benda ni bukan baru bang. Benda ni kalau yang ni kalau tanya saya, kalau kata kes yang mana banyak WhatsApp, banyak WhatsApp lah yang tanya benda-benda macam ni. Kebanyakan mereka yang macam ni, kalau pada 10 orang yang tanya saya, datang jumpa saya, 15 orang salah sendiri. Daripada 10 orang, 15 salah sendiri. Kenapa tu? Kita masalah depa. Contohnya yang paling banyak tengah bawa Grab, bawa orang lain, tapi yang tu sebelum PKP lah. So yang banyak kalau kata yang sekarang ni tengah PKP ni yang saya perasan bergaduh dengan passenger bang. Bergaduh dengan passenger atau customer. Mungkin kita pun tak tahu cerita sebenarnya yang macam mana tu boleh bergaduh. So tapi yang dia cakap tu lah bergaduh. So rasanya ya mestilah passenger tu apa kata komplain dekat Grab kan. So bila komplain dekat Grab, Grab ni dan Grab ban terus lah. Biasanya dia suspend dulu sebelum dia ni. Tengok case lah. Masalah sendirilah tu, masalah yang mereka cakap. Betul. Orang kata masalah sendiri. Sendiri punya hal tu. Biasanya memang kalau kata untuk sekarang ni memang biasanya gaduh bang. Gaduh dengan passenger. Kebiasaannya lah kalau yang Grab driver punya ni. Jadi kita mohon supaya semua pemandu Grab, pekerja-pekerja delivery semua kena faham lah. Lah ni apabila competition makin ramai, kemudian apabila lockdown market menjadi lebih kecil, maka sepatutnya anda sebagai pekerja-pekerja e-hailing sepatutnya kena lebih menjaga disiplin sebab menyedari bahawa sebenarnya market menjadi semakin kecil dengan competition semakin tinggi dengan kadar competition yang masih 20%. Tinggi. 20%, ya betul. Kalau Grab lah. Jadi lagi satu nak tanya, ada yang mengatakan bahawa Grab sebagai contohnya Grab, dia ada bahagian-bahagian Grab Express, Grab Food, Grab Mart ni. Ni apa cerita ni? Adakah dia berbeza atau sama? Dia semenjak PKP tahun lepas. Dulunya kalau kata yang Grab car ni memang yang bawa kereta je lah, bawa ambil orang, hantar orang. So start pada PKP tahun lepas. Sepatutnya yang Grab Food, Grab Mart ke Grab Express ni untuk motor je. Start untuk motor. So start pada PKP first tahun lepas dia buka untuk kereta sekali. So maksudnya untuk kereta pun boleh on Grab Mart, boleh on Grab Food semua. Dah boleh belasah semua. Tapi dah jadi apa kata rider-rider Grab Food pula tak puas hati dengan geng-geng Grab car ni. Kalau kata abang ingat lu macam PKP yang first tu macam kroni betul. Sebab dia betul. Sebab sampai ada yang gaduh dulu yang ada yang dengar kereta budak-budak Grab car yang mana ambil order Grab Food kan dia nak kena yalah kereta kan. Nak kena parking kereta, so ada yang geng-geng Grab Food datang calaukan kereta. Itu ada juga itu. Tu ada jadi. Lepas tu dekat Melaka sampai bergaduh. Kan? So tapi sekarang dah okey lah. Tapi mula-mula dululah. Teruk jadinya macam tu. Sebab dulu kan lain-lain. So bila Grab dah sekali kan dah jadi macam tu pula. Gaduh pula. Tu tak campur lagi dengan kalau kata budak Grab car dapat order Grab Food yang nak hantar makan yang jenis rumah flat, rumah apartment nak kena naik kan. Dah susah pula. Nak suruh orang tukang. Susah benda-benda ni. Jadi gaduh semua. Okey, jadi sebagai soalan terakhir lah ya kita tanya. Apa tu dengan situasi pandemik macam ni, dengan masalah yang dihadapi oleh pemandu Grab dan
e-hailing, food delivery dan lain ni, adakah sebagai dengan jujur cuba jawab soalan saya ni, pada usia 60-65 sampah semua rasa boleh berhenti ke? Boleh pencen ke dengan situasi macam ni? Oh, kalau sekarang ni tak rasa boleh nak pencen umur 60. Melainkan ada plan lain lah. Dia nak buat bisnes lain ke apa ke. Kalau kata jenis macam full time Grab, buat Grab je, rasanya umur 60-65 tak boleh lagi. Maksudnya kena kejar lagi. Kena kejar lagi. Mungkin yalah, sampai 70. Mata pun dah rabun. Mata pun dah nampak. Payah. Dengan sekarang ni memang payah. Memang tak boleh nak pencen. Pengalaman apa bang? Ada pengalaman. Ada orang tua-tua pun masih bawa lagi. Kadang-kadang saya duduk belakang, saya pun risau. Saya pun risau dia. Ni nampak tak nampak? Mata spek mata. Sampai tu bawah tengok meter ke mana pandang. Meter lagi. Lepas tu cek lagi handphone, cek apa tu, dia punya route pergi mana semua, tengok jam. Pening lah, umur 65 tahun masih buat kerja ni. Betul. Dan kemudian kita berbalik tentang QSP ni sebenarnya. Pada YB Hamlau lah sebenarnya wang QSP ni sebagai untuk saraan hari tua. Pada saya. Walaupun ramai orang dekat luar sana, terutama penjilat. Penjilat kita tak nak cakap depa jilat siapa. Dia kata tak apa dah doh, alhamdulillah. Ni depa dah bagi pakai kuat duit QSP, alhamdulillah terima ada juga bantuan. Tetapi sebenarnya pada YB Hamlau lah, itu saraan hari tua, bukannya untuk betul. Itu betul. Yang tu saya setuju. Sebab yang tu duit kita, bukan duit bantuan. Yang duit KLSP tu ada duit kita, bukan duit bantuan. Banyak orang salah faham benda tu. Kemudian dengan loan yang ditawarkan, bukan setakat daripada pihak bank, tetapi daripada pihak apa tu, alung-alung semua ni. Sebenarnya itu ada perangkap-perangkap yang akan memusnahkan hidup kita nanti sebenarnya. Betul bang, betul. Banyak bang sekarang ni. Alung-alung online banyak. Alung sekarang pandai online lah bang. Alung sekarang online je pula. Kau tengok Facebook banyak kot. Yang main judi online Wukong pun dah banyak. Yang itu banyak. Betul. Aduh. Ayah. Jadi sebenarnya dan kita kena maklumlah bahawa sekarang ni adalah satu masa di mana kita kena faham tentang apa itu keperluan dan apa itu kehendak. Mana yang perlu tu perlu, yang kehendak tu kita kena letak tepi lah. Ni sebagai secara amnya kepada semua pendengar lah. Kena berhati-hati. Betul. Jadi apa kata-kata terakhir daripada Abang Din terutama tentang isu Grab ni? Okay, so untuk sekarang ni, untuk semua pemandu, semua rider, harap bersabarlah. Jangan stres lah. Kan benda ni kiranya bukan jadi saja dekat kita. So habis semua orang, tak kira kau kerja ke, kau kau makan gaji ke, kau meniaga ke, semua orang memang terjejas sekarang ni. So apa yang boleh cakap sekarang ni, sabarlah orang kata. Kan, minta sabar je lah. Tu je lah benda boleh. Jangan orang kata jangan gaduh-gaduh tu lah. Jadi punca tu kadang kau dah stres, lepas tu kau customer silap sikit dah jadi gaduh pula. Minta sabar, tu je lah. Sabar je lah. Tu je lah boleh cakap sekarang ni. Kan? Dan apa kata-kata akhir kalau disambung lagi sampai Raya Haji ni. Ni sebab kita dah menunggu ni. Jadi apa harapan kalau kalau sambung sampai Raya Haji, aduh, ni dah pening. Ni pun dah mula pening mas, so saya tak tahulah nak cakap macam mana. Betul. Pening. Lah ni YB Hamlau tengok muka budak-budak Melayu jambu kan, semua jual jubur ada. Ada jubur. Aduh, ada juga dekat apa Twitter semua tu jual jubur ada. Aduh. Siapa budak-budak lah ni. Jadi kita berdoa lah, sama-sama berdoa supaya dipermudahkan urusan semua pemandu-pemandu Grab terutamanya, pemandu-pemandu e-hailing dan juga Pantek, Shopee dan sebagainya, siapa yang buat delivery, sebab mereka ni termasuk Grab adalah frontliner sebenarnya. Dan mereka betul. perlu dijaga, terutama dari sudut kebajikan, keselamatan dan juga kata segala langkah-langkah proaktif yang kerajaan sepatutnya patut diberikan kepada frontliner. Antaranya Grab. Betul. Jadi ada pesan-pesan saya ni, berhati-hati memandu ke atas jalan raya yang masih berlubang.
Gaya musim berlubang tu ada. Nampak je macam baruta, lepas tu jalan sampai hujung sikit nampak lubang. Aduh. Itulah adalah komisen 20% nak bayar. Rim tayar lagi, dia tak fikir. Dia tak fikir lagi. Betul. Tu tayar nak kena tukar, nak servis lagi. Oi. Macam hai. Mana dia orang ni? Terakhir kita untuk yang terakhir kita ucapkan hutuh lah Kita hutuh tu kali. Hutuh. Dan share like. Terima kasih Abang Din. Salut kepada Grab. Okey, sama. Grab driver, Grab Express, apa benda semua Grab lah. Dan juga kepada pemandu-pemandu e-hailing lain dan juga delivery rider. Salut, brother. Alright. Salut.